Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak share sikit So siapa yang dah ready mungkin boleh bagi feedback sikit Feedback sikit. You punya sound ada dengar tak? Okey. So, petang ni saya nak kongsikan satu topik, nama dia Understanding Sales Funneling. Okay. Understanding funneling ni sebenarnya, kalau kita dalam apa-apa bisnes pun sebenarnya kan, kita kena start fikirkan macam mana nak bawa kita punya klien tu, instead of dia dekat luar kan, dekat luar, masuk kita dalam kita punya orang kata corong ni, sampailah kita jadi kita punya klien. Okey. Sekejap So, siapa yang dah masuk tolong tengok siapa yang dah masuk mungkin boleh komen sikit. Saya punya network ni macam ada error sikit, bukan ada error, slow sikit petang ni. Okey. Okey, kita okey ni. Yap. Kita tengok. Okey. Pakai handphone lah, pakai handphone. Okey. Kita boleh start lah kot. Line ada lag sikit. Okey, tak apalah. So, saya nak share dengan anda semua 4 benda. 1, 2, 3, 4. Okey. Understanding Sales Funneling. Sebab sekarang ni, kebetulan kita sekarang ni dalam MCO kan, Movement Control Order ataupun RMO, Restriction Movement Order kan. So, kita banyak buat online marketing, banyak buat online marketing, banyak buat Facebook, Instagram, semua everything. Jadi saya nak anda fahamkan dia punya flow. Sebab kalau tak fahamkan flow ni, suara okey suara. Kalau tak fahamkan flow ni, saya takut nanti anda belajar daripada orang lain yang buat marketing kan, belajar hari tu belajar dengan Ima, lepas tu belajar dengan Naim. You buat setakat buat, tapi you tak tahu the whole idea ataupun the whole concept. So, konsep asas dia sebenarnya benda ni. Okey, apa-apa pun. Okey, untuk level pertama untuk pertama sekali, katalah sekarang ni prospek semua dekat luar ni. Ni semua prospek kat luar ni. Okey, prospek semua kat luar. So, ni semua prospek. Okey, macam mana kita nak bawa dia masuk dalam corong ni? Kan? Mula-mula sekali kita gunakan teknik engage. Okey, so engage. So engage ni maksudnya apa? Engage ni maksudnya anda perlu fokus kepada awareness. Awareness ni tak boleh nak hard sell. Boleh sesekali, kan? Tapi jangan fokus pada hard sell. Fokus kepada sharing yang saya sebut, yang saya bagi tahu pagi tadi, kan? Saya share pagi tadi, sharing. Sharing apa? Sharing info. Sharing content info, tips, how to, inspiration story. Lagi, kan? Sharing info, tips, how to, inspiration, storytelling pasal you punya kisah orang lain, testimoni. Okey. So, sebenarnya bila kita dah start tarik orang masuk pergi ke kita panggil corong ni, maksudnya orang yang kat luar-luar ni semua everything, bila kita start share, kita start sharing info, sharing tips, sharing how to, sharing inspiration. So dia akan start
masuk dalam kita punya kedai ataupun kita punya page ataupun kita punya Facebook lah. Okey, maksudnya dia dah start engage dengan kita. Tu nombor satu. Dan inilah sebenarnya ramai orang dia tak perasan. Dia rasa dia dah buat marketing lah, dah buat FB ad semua penting. Betul. Itu betul. Tapi bagaimana asas dia? Asas dia adalah bagaimana kita nak tarik orang tu masuk dalam kita punya corong ni, sebab selepas tu baru ada proses-proses lain. Dan kelemahan kita sebenarnya dekat awal-awal lagi. Awal-awal lagi, sharing bukan setakat sharing. Sharing cuma banyak menjual. Sesiapa yang nak insurans, kontak saya. Siapa nak beli medical card, kontak saya. Bukan tak boleh. Boleh, tapi kena balance kan. Benda simple je. Kalau kita pun sendiri sebagai prospek, kan? Kalau kita sendiri sebagai prospek, katakanlah orang tu nak jual sesuatu, nak jual sesuatu. Adakah kita terus suka orang tu terus jual barang kat kita? Ataupun kita suka tengok apa yang dia share? Kan? Very simple, very simple. Contoh, kalau kita tengok dekat Instagram ke, kat Facebook ke kan, kebanyakan orang kadang-kadang, kalau macam contoh dia jual apa? Dia jual barang dari segi macam tools, tools ke apa ke. Dia demo tau, dia demo. Saya ambil contoh satu, kalau anda pernah tengok, ada orang jual yang spray yang boleh apa tu? Dia tayar bocor kan? Tayar bocor dia spray, dia tak payah pump, dia automatik terus seal dalam, lepas tu tayar tu okey balik. So dia banyak buat demo. Dia buat demo, buat testimoni. Jadi bila orang tengok, alamak bagus lah benda ni. Then orang akan start tanya, orang akan start bagi kontak. So label nombor 2 pula kan, orang start nak info. So sekarang ni yang paling penting adalah macam mana kita nak engage. So please, bagaimana kita nak tarik orang tu masuk dalam corong ni? Nombor satu, kena bagi banyak awareness. Nombor satu, cara macam mana? Dengan sharing, bagi info, share tips, how to, inspiration. Ni contoh. Bahasa yang paling senang kat sini adalah to share, to educate, to inspire. Ni kat sini. Okay. So, kalau ada soalan boleh tanya. Lepas tu, sebab tu konten kat sini penting. Sebab tu kena belajar macam mana buat video, macam mana buat sharing, macam mana menulis, macam mana nak edit gambar, letak poster, semua kat sini ya. Sharing kat sini. Kan? Tapi kebanyakan kita sebenarnya kadang-kadang kita suka kita panggil apa? Copy paste. Bukan tak boleh copy paste kan? Ambil orang punya copy paste. Bukan tak boleh. Boleh. Cuma kalau bila kita tak ada effort, kan? Kita cuma harapkan orang. Okey, contoh macam you tengok ada orang bagus, dia punya write up kan. So ambil copy paste. Boleh, tak ada masalah. Kerja shortcut. Cuma satu benda lah. Kita sebenarnya tak asah kita punya skill. Kita harapkan orang lain. So bila kita keep on harapkan orang lain, kan, sampai bila kita nak improve? Sampai bila kita nak tahu kita punya skill macam mana? Itu kadang-kadang menjadi cabaran kita kat situ sebab benda tu lah. Kan? Sebab kita banyak copy paste, kita tak nak fikir pun. Kita kurang membaca. Kan? Sebenarnya, lagi macam mana kita nak ada banyak input ataupun banyak benda nak share? Saya beritahu you, tolong banyakkan membaca. Kan? Baca bukan setakat baca kena fahamkan. So, you share apa you faham. So, bila you dah mula share apa you faham, dan orang akan start follow. Sebagai contoh, ada satu posting, kalau you tengok, kan, kalau you boleh tengok posting Takaful Man, Firdaus Ahmad. Dia cerita pasal COVID-19, cerita pasal Itali punya sejarah, macam mana flow dia, kaitan dia dengan Itali sekarang. Posting tu kalau you baca, memang seronok you baca. Kan? Dan konten-konten dia semua ada fakta. Dia boleh kaitkan dulu punya fakta, sekarang punya fakta. So orang suka baca, orang suka share. Dan saya tengok, banyak membaca. So saya tengok dia punya posting masa tu 1 jam dah dekat 1.4k like. Share pun dah banyak dah. Hari ni saya tengok dah berpuluh-puluh ribu like lah. Kan? Pagi tadi belah-belah, saya rasa pagi ni petang ni puluh-puluh ribu lah, sebab semalam pun saya dapat posting tu daripada grup WhatsApp saya punya taman lah. Saya punya taman perumahan ni. So dapat grup WhatsApp tu. So maksudnya dia punya konten tu menarik minat untuk orang baca dan orang kenal dia. So dengan bagi awareness, dengan sharing, bagi info. So lepas tu kita start engage dengan dia. Okay. So mungkin anda boleh tuliskan dalam komen apa yang anda faham tadi, memula sekali.
pasal funneling ni. So prospek semua kat luar ni. Kat luar banyak ni. Prospek semua banyak kat luar ni. Ni prospek. Macam mana kita nak start engage dengan dia? Kita kena buat awareness campaign, kan? So awareness campaign. Kan? Bukan tak boleh pakai promotion ke apa, tapi kalau sebut promotion, orang still masih lagi dalam otak ni masih lagi fikir macam, oh kalau promotion dia nak menjual. Promotion nak menjual. Tapi sekarang ni kita bukan dia nak jual, kita jual dekat sini tau, dekat stage nombor 3 ni nak jual ni. Kan? Apa yang penting sekarang ni macam mana kita nak tarik dia dulu, kan? So nak tarik ni consider nak bagi umpan. So awareness campaign ni inilah bagi umpan ni. Sharing info, tips ni semua umpan. So umpan kita letak kat sini umpan. Ni umpan. So, kalau umpan kita tak banyak, konten kita tak banyak, macam mana orang nak masuk? Kan? So, ini antara benda-benda yang saya nak anda fahamkan betul-betul. Simple je trick ni, kan? Simple je tips ni. Okey? Jadi, mulakan belajar membaca, kan? Belajar untuk baca konten, baca fakta, baca information yang berkaitan dengan apa yang kita nak share. Lepas tu kita share. Okey. Ada juga orang tanya saya, cik nak baca pasal financial ke apa ke, terpulang. Financial pun boleh, lain-lain pun boleh. Sebab tu pada saya, anda jangan terlalu rigid, kan? Katalah kita punya bidang memang financial management, financial punya protection. So mungkin dipecahkan. 50% financial management, awareness, financial technical semua everything. 25% mungkin pasal hobi yang orang suka. 25% mungkin benda-benda viral, trending, tapi yang berkaitan dengan kita punya apa kita panggil skop bidang lah, skop kita dari segi financial lah. Sebab apa? Kita kena juga share konten yang orang suka, kan? Apa yang orang suka, dia akan lebih ter-attract lah. Sebab saya pernah follow beberapa orang doktor, beberapa orang yang follower personal Facebook dia 200,000 lebih, kan? Dia cerita pasal kerjaya dia, teknikal dia, dan dia juga share pasal dia punya life, dia share juga pasal dia punya masak-masak, resepi. Tapi semua tu orang kata benda-benda positif, kan? Benda-benda positif, benda-benda yang boleh meminatkan orang untuk baca dan untuk share. Sebab yang paling penting sebenarnya adalah bila kita dapat tengok posting kita tu berapa bukan setakat like je. Yang penting share. Sebab kalau like tak banyak, share banyak, itu lagi bagus, kan? Kalau katakanlah like banyak, share tak banyak, okey, tapi saya prefer, kalau tanya saya lebih suka orang share banyak, kan? Daripada orang setakat like saja. Okey. Selepas kita dah start engage, kita start capture dia punya lead, kan? Capture contact number tu, kan? Capture dia punya contact lah. Contact. Okey. Ada dua keadaan. Kalau kita buat FB ad, memang kita dah retargeting. Kita dah retargeting. Orang tu boleh terus PM kat kita. Orang tu terus boleh dapatkan contact number. Kita boleh dapatkan contact number dia. Kalau untuk yang personal punya pula, anda mungkin boleh buat siapa-siapa yang like tu, anda boleh PM dia seorang-seorang. Kan? Anda boleh PM, anda boleh start kenal dia, anda boleh start PM dia, lepas tu bagi link untuk video yang konten yang seterusnya, kan? Ataupun ucap terima kasih kerana like, kan? So saya ada konten lain yang lebih bagus, mungkin anda berminat, anda boleh baca. Okey, so nampak tak? So dari situ kita dah start kumpul, kan? Kumpul kontak. Lepas tu kita tengok, kita boleh filter, kan? Filter prospek-prospek ni yang like kita punya konten ni. Mungkin ada yang ejen yang like, kan? Ejen yang like, ejen yang share, tak ada masalah, kan? Cuma sebenarnya kita nak latih diri kita, kan? Dan sekarang ni memang kita tak boleh keluar. So this is the best time untuk kita buat, untuk kita practice kita punya skill, kan? Copywriting skill untuk kalau katalah you dah tak biasa buat video ni, buat video masa ni lah. Sebab saya nampak kita dah belajar buat video lama dah. Saya rasa 3-4 bulan sebelum tahun lepas kita belajar, kan? Lean share macam mana nak buat video, content semua, everything. Tapi yang konsisten buat video tak ramai. Jadi kita mungkin belajar tapi tak amal. Sebab tu kita tak dapat apa yang kita nak. Okay? So step nombor 2,
selepas daripada engage adalah capture. Capture ni maksudnya kita nak dapatkan kontak lah. So ini sebagai konsep. Details technical anda kena kita akan saya akan ajar next punya topik lah. Sebab ada banyak cara. Sama ada nak letak link WhatsApp, sama ada nak letak button message ke. Sebab sekarang ni Facebook ada, walaupun profile bukan FB, walaupun bukan kita panggil bukan page, anda boleh letak button untuk learn more ke, message ke. So dia sebenarnya walaupun profile personal Facebook boleh guna dah. Ada button extra, tak semestinya FB page. Jadi kalau anda tak gunakan benda-benda macam ni kan, pada saya rugilah. Sebab 22 juta penduduk dekat Malaysia ni ada akaun Facebook. So kalau kita tak explore, pada saya sangat rugi. Okay, so lepas dah dapat capture ni, then barulah kita proses. Masa ni lah sebenarnya filter masuk dalam EBSM. Ni EBSM. Okay, so masa ni lah kita kena masuk dalam EBSM. Masukkan dalam database yang 1000 prospect tu, project 1000. So dari situ lah kita proses. Kita start buat blasting macam yang Naim Fital buat. Kita start approach satu-satu macam yang Imah Malik buat. Okey. Lepas tu barulah kita start dapat dari situ sebenarnya kita boleh filter untuk dapatkan kita panggil appointment atau presentation. So dari situlah sebenarnya akan lead kepada close case. Okey. So dah close case, jangan lupa dia dalam kita punya dah masuk dalam kita punya kantong ni. Make sure dia grow. So yang ni sebenarnya AFA lah ni. Okey. So sekarang AFA kebanyakan kita cari banyak lagi kontak baru. Kontak lama kita tak proses. Sebab apa? Sebenarnya kontak-kontak lama ni sebenarnya kalau kita ada konten kalau kita ada konten sharing, info, tips semua everything, so kita boleh tembak benda ni kepada dia. Ni info-info ni tembak kat dia. Kita share live ke, kita share kita bagi link untuk dia tengok video ke, kita bagi konten untuk dia baca ke. So kat sinilah sebenarnya gunanya konten-konten tadi tu dengan kita punya existing client. Supaya pertama sekali, supaya dia tak lari daripada ke orang lain. Dia tetap dengan kita, kan? Tengok macam yang Naim Fital cerita kan, bagaimana dia keep on sharing, keep on updating benda-benda simple pun pada prospek dia orang. Jadi benda-benda kecil macam tu sebenarnya memberi impact kepada klien dia punya trust. Okay, so selain daripada AFA kan, AFA kita minta ask for a referral, tapi kita nak sampai satu masa dipanggil macam ni, advocacy. So advocacy ni sebenarnya bahasa jargon sikit lah, sebenarnya adalah dia start recommend. Ini yang kita nak. Dia start recommend. Bila dia start recommend, so kita punya ni pun masih masuk lagi, ini pun masuk lagi, sudah dua kan, kita masuk dua, atas masuk, bawah pun masuk, atas masuk, bawah masuk. So you punya business dia akan lagi cepat kan. Macam mana cepatnya you tengok COVID-19 ni punya jangkitan kan, dia punya contagious tu, kita nak buat business kita macam tu. Okey, barulah sebenarnya cepat kita punya business grow. Kalau tidak, kita stuck lah, penat kat sini je. Lepas tu content pula kita sibuk ambil lah orang lain punya kan, macam telah tak ada idea sangat sendiri ni. Sedangkan kita tak biasakan diri untuk membaca, untuk buat research, untuk study, ambil masa sikit. Sebab kita terlalu banyak tengok konten orang. Kita terlalu banyak tengok orang punya. Kan? Kita tak ada masa untuk belajar sendiri punya. Kan? Banyak sebenarnya ibu-ibu kat luar. Kan? Anda boleh baca, anda boleh extract data-data dari situ, anda share. Kadang-kadang simple-simple topik je. Kan? Sebenarnya yang macam contoh macam semalam saya share, semalam petang, pasal basic financial management. So, benda tu sebenarnya artikel banyak video, banyak artikel kan, yang sama macam tu lebih kurang. Cuma saya buat sendiri untuk version saya. Saya buatlah siap ada slide sebelah semua kan. Jadi nampaklah kelainan sikit. Nampak benda tu daripada saya kan. Sebab saya punya target punya untuk video tu, presentation tu bukan untuk orang lain yang dah expert. Saya buat untuk orang yang baru nak start,
baru yang masih tak tahu lagi nak buat macam mana, terberaba, new businessman, new businesswoman, new founder yang tak ada mentor, new founder-founder yang baru start tapi tak mampu nak bayar mentor mahal-mahal, dia suka pergi kelas free, dia suka pergi kelas online free. So dari situ sebenarnya saya engage dia orang. Saya engage dia orang, saya start kenal, saya start close. Kemudian saya grow dengan dia. So nampak tak macam mana proses flow dia. Jadi hari ni saya nak share kita sebenarnya kena start ni masa tengah kena MCO ni so kena develop content banyak-banyak. Okey. Cuma saya nampak ada beberapa cabaran ada beberapa cabaran yang saya nampak kadang-kadang orang masih lagi tak buat. Sebab apa? Bila dia nak buat content, dia tak ada idea. Dia kata saya tak ada idea lah nak buat. Okay, now saya nak fokus pada engage yang first ni. Macam mana kita boleh nak prepare content. Okay. Okay. So, content ni kita ambil 3 bahagian lah, senang. Kan? Kita nak share 3 benda. Pertama sekali, to educate. Okay. Kemudian nombor 2, to educate, to entertain. Ketiga, to inspire. Okay. You pecahkan pada 3 bahagian. Okay. Kemudian, setiap bahagian pula pecah. You nak educate on what? Contoh, kan? Awareness. Awareness on what? Pasal income, contoh income replacement. Contoh, awareness, income placement. So macam mana content tu, macam mana you nak develop content? You kena design 1, 3, 2, 1. Ni intro, apa objektif. Kemudian ni 3, isi tersurat. Isi tersurat ni dia macam fakta, statistik, diagram, fakta, statistik, numbers, figure, kan? Contoh berapa persen dalam contoh, okey, berapa ramai orang, umur berapa yang tak ada income replacement, yang perlu semua, kan? Okey. Dua isi tersirat. So ini you punya message. You punya message untuk you sampaikan kepada you punya audience. Kan, message yang tersirat, yang you nampak, you nak sampaikan. Okey, yang ni introduction, summary ataupun penutup. Summary, penutup ataupun apa yang kita nak klien buat. CTA, call to action. Contoh, kita nak suruh dia isi klik link pergi ke WhatsApp katakan. Ataupun klik link pergi ke video katakan. Klik link pergi ke you punya page katakan. Klik pada you punya blog katakan. Kan? So, macam ni je. Jadi, ini cara dia. Kan? So, to educate, awareness. Okay, entertain. Then, you check lah benda-benda yang menghiburkan. You check benda-benda yang boleh menghiburkan you punya audience. Konten-konten. Okay, inspiration. Ini biasanya sama ada testimoni ataupun life story ataupun you punya personal experience. Tapi dia punya cara nak buat tu, dia punya structure dia macam ni. Sama macam ni. Kan? So intro, isi tersurat, fakta semua 3 point, 2 point isi tersirat, 1 summary, call to action. Okay, so ini antara 3 benda anda boleh cari
Banyak konten, cari je kat blog ke, dekat mana-mana, you cari kat video kat YouTube, you cari, you susun. Okay, so macam mana you nak start develop? Ini dia punya structure dia nak develop. You kena fikirkan, you kena plan. So, planning. Selepas dah dia develop content, tulislah note dekat you punya notepad, kan? You check spelling semua, everything, dan jangan gunakan bahasa-bahasa short form, kena pakai full sentence lah. Kalau saya memang saya tak akan short form. Kalau yang tu memang YANG, bukan YG je, tak. So, you dah buat, you target mula-mula satu hari satu posting. Okay, satu hari mula. Okay, dia punya write up notepad, lepas tu kalau boleh ada satu gambar yang berkaitan dengan cerita ni, kan? Gambar yang berkaitan dengan cerita ni, yang you nak content tu. Contoh income replacement, you letaklah satu gambar yang berkaitan dengan income replacement. Okay. Nombor 2, try satu hari 2 pula. Dan last 3, satu hari 3. Okay. Saya rasa kan, 80 ada share hari tu, kan? 80 ada share. Bila bagus kita nak post dekat Instagram, bila bagus kita nak post, pukul berapa bagus untuk Facebook, pukul berapa bagus untuk dekat LinkedIn. So, anda tengok masa-masa tu, anda tembak, kan? So, sebab tu kita kena ready benda ni. Jangan, cabaran kita sebenarnya, kita tengok phone. Cuma kita leka tengok orang punya konten. Sibuk tengok orang punya konten, kita komen orang punya, kita terasa macam nak participate dengan orang punya konten. So maksudnya you yang engage dengan orang lain punya konten. Kita sepatutnya nak bagi orang lain engage dengan kita punya konten. Macam yang ni, kan? Awal tadi, kita nak supaya orang lain yang engage. Kita buat orang lain engage dengan kita, bukan kita yang terengage dengan orang lain. Mistake kita sebenarnya, kita sibuk dengan konten orang lain. Lepas tu pula kita nak shortcut, copy paste, kan? Minta mohon copy. Saya bukan tak boleh tau copy ni, kan? Sebab ada butang share, kan? You share je lah kalau you nak share. Dan kalau you nak betul-betul you baca konten tu, you rephrase balik, you develop balik, kan? Sebab tu cara nak isi konten ni sebenarnya, cara nak buat ni, kalau boleh you kena belajar menulis cara macam mana buku cerita menulis. Sebab bila kita baca buku cerita tu, kita akan terasa kita masuk dalam cerita tu. So kat situlah sebenarnya teknik-teknik yang anda kena belajar. Slowly, kan, benda ni boleh belajar, nak tak nak saja. Sebab tu saya nak ambil masa sekarang ni, kan. Kalau katalah kita duduk kat rumah daripada pagi sampai ke malam memang tak boleh keluar, apa lagi you nak buat, kan? Kita ada boleh masuk internet, cuma kita kadang leka dengan benda lain. Saya nampak, saya bukan nak komen apalah, mungkin untuk entertainment lah semua everything. Cuma kadang-kadang orang dia kata kan, bosan lah duduk rumah. Saya betul-betul saya cakap, saya tak rasa bosan sebab saya sibuk sangat, kan? Saya sibuk dengan saya punya kerja, dengan saya punya nak buat write up, nak buat diagram, nak buat ni, nak develop content, nak develop perah idea, baca buku. Yalah, of course lah dengan sembahyang, dengan tu, itu memang kita punya rutin, kan. Tapi tak adalah macam sampai macam bila tak tahu nak buat apa, lala tengok TV, kan. Tak ada. Memang sepatutnya kita tak kalau you faham, masa ni lah sebenarnya memang kita nak engage dengan kita punya prospek, because dia semua orang sekarang ni tengah blur, tengah tak tahu apa. So kalau kita bagi konten yang bagus, orang akan pick up, orang akan tengok, kan. So alhamdulillah, macam hari ni saja saya dapat beberapa orang yang call saya, yang PM saya. Salah seorang adalah saya punya kawan lama dulu satu asrama. Dia ambil polisi dengan orang lain 2014, tapi lepas tu ejen tu dah terminated. Lepas tu dia ada masalah nak claim. Bukan masalah apa, sebab dia tak faham claim tu macam mana, kenapa kena ada 10%, kenapa kena ada kota kaful, lepas tu ada yang take home drug dia tak cover semua everything. Jadi dia tengok dalam ramai-ramai tu, dia kata saya aktif dekat Facebook, dekat online,
untuk banyak cerita pasal insurans, bagi awareness semua everything, dan dia asalnya minta tanya saya pasal benda tu. Saya pun assist lah macam biasa. Cuma lepas kali kedua dia call saya, saya call dia, dia minta buatkan satu plan medical untuk wife dia. Kan? Sebab apa? Wife dia dulu sekarang ni kerja nurse kan, dekat hospital Muar. Cuma bila dulu dia rasa macam comfort sebab government ada perubatan semua everything kan. So dia tak rasa sangat insurans tu penting. Tapi selepas 6 tahun kan, lepas 6 tahun suami dia, which is kawan saya ni, pakai medical card. So nampak mudahnya masuk hospital semua everything dan tempat selesa. Jadi wife dia pun start tanya ke husband dia. Kan, tanya dia tak ada lagi medical card. So husband dia tanya saya, minta tolong kirakan. Tak close lagi, tapi sekurang-kurangnya nampak tak macam mana kita dah start engage dan dah start capture. Kita engage, lepas tu kita capture. Capture tu dapat contact number, kan? Contact number, dapat leads. Lepas tu barulah kita proses, kita buat VB2, kita buat VB3, kita buat follow through kan, sampailah kita close dah jadi klien. So daripada klien kita start grow kan kita punya klien. So saya rasa itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada siapa yang join live petang ni. So kalau untuk anda yang mungkin tak sempat, saya akan save konten ni dalam Facebook ni, dalam kita punya group. So please kan, ulang tengok. Konsep ni very simple. Kalau anda nak belajar kat luar, mungkin anda kena bayar semua everything. So saya ataupun dan captain dan manager dah buat inisiatif ni untuk kongsikan dengan anda semua. So please gunakan sebaik-baiknya. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya nak undur diri dulu. Ada apa ada ni ke? Ada orang tanya soalan ke? Okey So far okey. Okey, saya nak anda start buat, dan kalau boleh anda kongsikan. Okey. Sebelum saya nak berundur diri untuk engagement ni, untuk lepas you dapat capture ni kan, contact number ni kan, selain daripada content ni, okey, sikit. Katalah you dapat contact dah. So usaha untuk dapatkan dia punya tarikh lahir, date of birth. Okey. So masa hari tarikh lahir dia, you kena wish dia. Kita tak nak wish melalui WhatsApp. Kita tak nak wish melalui messenger ataupun dekat wall dia. Kalau you nak buat, you buat. Tapi kita nak buat rare sikit, different sikit. You call semata-mata kan, nak wish birthday dia. Kan? Saya dah ajar kepada beberapa orang kan, ada yang terus buat, ada yang lambat buat kan. So saya tak boleh nak paksa lah kan? Tapi saya dah banyak kali saya buat, saya sendiri buat, dan saya rasa saya dah kongsi dengan Hadi kan, Hadi ejen Asri Thomas. So next time mungkin Hadi boleh share kan, bagaimana mudahnya untuk dapatkan engagement, untuk dapatkan trust dengan bila kita appreciate orang. Bila kita call orang semata-mata nak ucap selamat hari lahir kan, dan kita bukan nak jual ke apa, cuma call untuk ucapkan selamat hari lahir je. You tengok apa impact dia. So itu saja, you try buat dulu kan, tengok mungkin boleh share dalam group kan. Kita akan gunakan banyak platform online untuk 2 minggu, dan saya tak tahu dengan cerita tadi mungkin nak extend lagi seminggu atau lagi 2 minggu. Jadi gunakan masa yang sebaik-baik ni untuk develop content, untuk exposekan diri you dalam dunia online ni. Kalau tidak, orang lain akan terus laju dan capture market, dan kita mungkin tertinggal. Okay, so itu saja. InsyaAllah next mungkin siapa Razawan dengan Ustaz Alim akan share live So itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa-apa, kita sudahi dengan tasbih kifrah dan soal asas.